Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk wabak-wabak penyakit dalam sejarah manusia. Kami akan membincangkan mengenai punca, penyelesaian dan pengajaran yang kami peroleh dari wabak-wabak tersebut. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nur Amadina dan juga Turgashini. Objektif kami adalah untuk mengetahui punca sesuatu wabak tersebut berlaku, kemudian untuk membincangkan cara penyelesaian bagi sesuatu wabak tersebut, seterusnya untuk mengetahui pengajaran yang dapat diperoleh dari terjadinya wabak-wabak tersebut, dan akhir sekali agar kita lebih peka terhadap kejadian-kejadian besar yang pernah dilalui oleh penduduk bumi pada masa lalu. Yang pertama ialah kami akan membincangkan mengenai penyakit wabak maut hitam. Penyakit wabak maut hitam ini telah berpunca daripada sejenis bakteria yang dikenali sebagai Yersinia pestis. Bakteria ini berada di dalam haiwan seperti tikus ataupun tupai. Cara ia disebarkan ialah melalui kutu. Misalnya kutu ini akan mengambil kuman ketika mereka menggigit haiwan yang dijangkiti iaitu tikus dan juga tupai. Dan mereka akan menyebarkannya ke haiwan atau individu yang berikutnya yang mereka gigit. Selain itu, seseorang individu juga boleh mendapat wabak ini secara langsung dari individu ataupun haiwan yang dijangkiti. Seterusnya, kami akan membincangkan mengenai penyelesaian bagi penyakit wabak maut hitam ini. Sebenarnya, penyakit wabak maut hitam ini telah wujud pada pertengahan tahun 1300-an di Eropah dan juga di Asia. Pada zaman dahulu, mereka tidak mempunyai teknik ataupun cara yang khusus untuk mengubati sesuatu penyakit tersebut. Tetapi mereka akan melakukan pelbagai cara untuk mengubatinya. Salah satu cara yang telah mereka lakukan untuk mengubati penyakit wabak maut hitam ini ialah dengan cara bloodletting. Cara bloodletting ini ialah dengan mengeluarkan darah yang dianggap telah dicemari dengan penyakit wabak maut hitam ini. Kemudian darah baru akan digantikan dengan darah yang sedia ada di dalam badan manusia. Selain itu, mereka juga telah lakukan teknik sebatan. Teknik sebatan ini ialah dengan menyebat diri mereka kerana mereka menganggap bahawa penyakit wabak maut hitam ini merupakan balasan kepada manusia daripada Tuhan atas dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi dengan menyebat diri mereka, mereka menganggap bahawa dosa mereka tersebut dapat ditebus. Akhir sekali, mereka juga telah melakukan cara yang agak menjijikkan iaitu dengan melumurkan najis manusia yang telah dicampurkan dengan bahan yang lain ke atas badan manusia. Sebenarnya kesemua cara-cara ini tiada bukti yang menunjukkan ianya betul-betul berkesan, tetapi akhirnya penyakit wabak maut hitam ini berjaya dirawat dengan antibiotik. Contoh antibiotik tersebut ialah ciprofloxacin, streptomycin, gentamicin dan doxycycline. Individu yang menderita wabak ini juga akan menjadi sangat lemah dan mungkin memerlukan rawatan tambahan, termasuklah oksigen, bantuan pernafasan, ubat-ubatan untuk mengekalkan tekanan darah yang mencukupi. Selain itu, sesetengah pesakit juga telah diasingkan semasa dalam rawatan agar penyebaran jangkitan ini dapat dielakkan. Pengajaran yang dapat kami peroleh daripada wabak maut hitam ini ialah kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran kita. Hal ini demikian kerana kebanyakan penyakit berpunca daripada persekitaran kita yang kotor. Selain itu, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita mestilah berfikir untuk mencari penyelesaiannya. Misalnya, pada zaman dahulu, mereka tidak mempunyai cara ataupun teknik yang khusus untuk merawat sesuatu penyakit tersebut. Tetapi mereka tetap berusaha untuk menyembuhkannya. Akhir sekali, kita mestilah aku akan perintah individu-individu yang berpendidikan untuk menghentikan sesuatu wabak tersebut dari terus berjangkit. Hal ini demikian kerana mereka lebih mengetahui daripada kita. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya rakan saya Turgashini akan mengambil alih untuk pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Turgashini Ravichandran. Hari ini saya akan menerangkan salah satu wabak penyakit dalam sejarah manusia, iaitu cacar. Jadi, jom kita lihat apakah punca cacar. Cacar adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus variola. Pada peringkat awal, pesakit akan mengalami demam dan ruam. Lama-kelamaan, topoh-topoh merah di mulut akan terjadi letusan pada kulit yang meninggalkan muka dan anggota badan ditutup dengan tanda cacar. Cacar adalah penyebaran lenting atau bintik lepuan yang berisi nanah di tubuh seperti yang ditunjukkan di gambar. Sekiranya lenting terbentuk dekat mata, pesakit akan mengalami kebutaan. Sebenarnya, asal cacar tidak diketahui, tetapi bukti yang paling awal menunjukkan bahawa
Penyakit ini berasal dari Firaun Mesir Ramses V yang meninggal pada tahun 1157 sebelum Masihi yang menunjukkan tanda-tanda kantung pada kulitnya. Cacar boleh disebarkan oleh manusia sahaja. Ketika pesakit bersin atau batuk, mereka akan mengeluarkan zarah virus yang melalui titisan yang dikeluarkan dari hidung dan mulut. Virus varian ini juga dapat disebarkan melalui kontak dengan pakaian dan tempat tidur yang tercemar. Jadi, pada abad ke-20 dianggarkan bahawa cacar yang sangat berbahaya ini telah menyebabkan 300 hingga 500 juta kematian. Kisah penyelesaian masalah ini bermula pada bulan Mei 1796 dengan Sarah Nelmes, seorang gadis susu tempatan. Kulitnya bebas dari penyakit cacar kecuali untuk tangan kanannya dengan Nana yang tidak serius dengan memerah susu lembu yang menghidap cacar sapi iaitu cowpox. Kepada Jana, ini bukan satu kebetulan. Jadi, Nana memutuskan untuk mengeluarkan sampel kecil dari Nana dan menyuntik ke dalam lengan seorang budak lelaki bernama James yang berusia 8 tahun. Phipps mengalami sedikit kesakitan tetapi telah pulih. Kali kedua pula, Jenner telah menedahkan Phipps dengan cacar dengan menggunakan kaedah radiolasi. Phipps kekal sihat. Dengan ini, akhirnya Dr. Jenner berjaya mencipta vaksin cacar. Vaksin cacar inilah yang merupakan vaksin pertama di dunia. Dengan penemuan ini, Edward Jenner telah digelar sebagai bapa imunologi. Pada tahun 1967, World Health Organization (WHO) memulai program yang vaksinasi global terhadap cacar yang menghasilkan vaksin kering beku yang lebih berkualiti. Pada tahun 1980, penyakit ini secara rasmi dinyatakan dibanteras. Pada tahun 2007 pula, Pentadbiran Makanan dan Dadah di Amerika Syarikat meluluskan vaksin cacar yang baru dipanggil ACAM 2000 yang dihasilkan dengan menggunakan teknik culture cell asas. Sebagai pengajaran, kita boleh belajar bahawa percubaan Jenner pada James adalah tidak beretika dalam eksperimen perubatan dan saintifik mengikut standard moden pada hari ini. Sudah pasti Dr. Jenner melakukan penyelidikan tersebut untuk berbuat baik kepada James Phipps dengan melindungi dari cacar. Tetapi ada kemungkinan besar yang boleh memberbahayakan nyawa James akibat penyakit tersebut. Untuk percubaan perubatan atas saintifik, penyelidik mestilah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada jawatankuasa etika penyelidik dan pesakit yang berkaitan. Seseorang penyelidik perlulah mematuhi prinsip etika perubatan moden semasa menjalankan ujian seperti menghormati autonomi pesakit, berkomunikasi dengan jelas dan benar untuk memastikan persetujuan yang diberikan maklumat untuk rawatan dan intervensi, menjaga keadilan, kesaksamaan dan integriti rawatan untuk semua pesakit, bertindak demi kepentingan pesakit. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa hubungan yang kompleks antara manusia dengan mikroorganisme patogenik seperti virus, bakteria dan parasit tidak dapat dielakkan dalam usaha mana-mana pihak. Untuk merangka program pengawalan dan pencegahan, penyakit berjangkit ini harus dikenal pasti terlebih dahulu sebelum usaha pengawalan dan pencegahan dapat dilakukan. Kerana setiap program yang dirancang itu perlukan kajian yang teliti sama ada daripada aspek etiologi, epidemiologi, klinikal, sosial atau ekonomi. Jadi, kita perlulah sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan alam sekeliling. Sebagai seorang individu, kita sepatutnya tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan tidak melakukan kebakaran terbuka. Pada zaman ini, corak pemikiran industri untuk pertumbuhan dengan apa jua kos telah menjadi resepi permusnahan diri. Kita mestilah belajar bahawa masyarakat dan pasaran yang sihat bergantung pada kesihatan persekitaran semula jadi. Seperti yang kita tahu bahawa kita sedang mengalami pandemik COVID-19. Di sini saya ingin menyuruh kepada semua masyarakat bahawa kita mestilah mematuhi suara sains dalam menangani wabak ini. Pentingnya untuk kita membina ikatan kerjasama untuk mencegah COVID-19 dengan mematuhi arahan kerajaan. Dalam menghadapi krisis ini, secara tidak langsung kita berpeluang untuk menemui semula nilai-nilai asas kemanusiaan dan ikatan yang menghubungkan kita. Secara peribadi ini, saya berharap bahawa ini akan mengurangkan dan membanteras COVID-19 dan ini akan menghasilkan vaksin COVID-19 yang berkesan dan selamat. Akhirnya, saya dan Amalina telah menyerahkan sumber rujukan yang telah digunakan untuk menyiapkan pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini dan kami ingin memohon maaf kalau ada salah silap. Sekian, terima kasih.